A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Tuan pengerusi acara atas pengenalan yang dahsyat tadi tu lah kan. Tuan pengerusi surah Al-Tawahad, Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada malam ini dengan izin Allah dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu di taman-taman syurga di surau yang sementara ini. Maknanya duduk surau sementara ni pun dah ada niat dah kan, nak buat surau yang baru. Pahala dah ada dah tu kan. Alhamdulillah, kita orang kata Tuhan bagi kekuatan kat kita, kekuatan kat kita untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ni. Bukan senang nak datang kan, dengan palang pun kena tunggu 5 second baru tagak, susah. Bukan senang, tapi alhamdulillah dengan izin dapat kita bersama-sama pada malam ini kan, yang mana Tuhan bagi kita ni nikmat macam-macam. Tapi disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 7 tu disebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabil syadid. Dan surah Ibrahim ayat 7. Kalau kita syukur, Allah Ta'ala lipat gandakan lagi. Tapi kalau kita kufur, Allah Ta'ala beritahu apa? Azabku amatlah pedih. Makna Allah Ta'ala bagi azab pula kat kita kalau kita tak syukur. Tapi kira kan, kalau kita lah dengan manusia, kau tolong aku bagi, kau tak tolong kau tak dapat. Itu kita. Tapi Allah pula, kalau kita buat, kita dapat lipat ganda lagi. Tapi kalau tak buat, azab pula Allah Ta'ala nak bagi. Jadi nikmat tu pula memang tu salah satu daripada 3 yang Allah Ta'ala akan tanya dalam hidup tu kan. Yang pertama nikmat, Allah Ta'ala akan tanya. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah kita. Semua amanah yang ada dalam hidup kita ni, amanah sebagai ketua, amanah sebagai seorang ibu ayah, amanah sebagai seorang anak, amanah sebagai seorang pekerja. Semua amanah-amanah yang ada. Kemudian yang keduanya Allah Ta'ala akan tanya daripada, yang ketiganya Allah Ta'ala akan tanya daripada aspek silaturahim. Nikmat pula ada macam-macam nikmat. Nikmat umur, nikmat muda, nikmat ilmu, dan juga nikmat harta. Kebiasaannya betul 4 nikmat Allah Ta'ala akan tanya. Tapi yang kita nak syukuri ni adalah nikmat ada beberapa. Saya nak gambarkan. Bayangkan dalam banyak-banyak bondo yang kita boleh buat pada malam Sabtu ni kan, kita pilih duduk kat surau ni dengan tahiyatah tidak Samsul Debat datang. Ada yang tertanya-tanya, ada yang tak percaya lah kan, tapi dapat kita jumpa. Alhamdulillah kan, datanglah dia, betul lah dia datang. Kadang-kadang last minute tak ada lah, itulah macam-macam lah kan orang cakap, tapi dapat jumpa nikmat. Tapi kita tak bisa tu dalam banyak-banyak makhluk Allah Ta'ala jadikan, jadi makhluk hidup, makhluk mati. Syukurlah kita tak jadi makhluk mati. Contoh macam cawan ni makhluk mati ni kan. Kalau tak sebab ni, air sampai air pun nak sebut air mati lah kan. Mbak meja ni mati ni, kursi ni mati, kita tak jadi tu. Dan dalam banyak-banyak apa tu, Allah Ta'ala pilih kita jadi makhluk hidup. Makhluk hidup pula ada 3 dalam banyak-banyak makhluk. Bayangkanlah kalau Allah Ta'ala jadikan kita tumbuh-tumbuhan, mujur tak jadi tumbuh-tumbuhan, baik jadi robong. Memang parah. Asal ceramah ya, kono lah kita ni kita kan. Bawang dengar ada sate lah malam ni, dengar macam tu lah. Ya tidak, tak tahulah, saya dengar macam tu lah. Sate tentu ada bawang kan. Contoh lah kan. Jadi kita tak jadi bawang, kau tidak kena racik habis tu. Innalillah kan. Tak, kita tak jadi tumbuh-tumbuhan. Dan juga syukur Allah Ta'ala tak jadikan kita haiwan. Bayanglah jadi kambing, lamb chop, habis. Bila maulud sudah. Aku rasa kita ni 2 ekor kambing tu bergaduh dalam kandang tu bincang. Aku rasa kau ni daging kau banyak. Tak ada dah, aku dengar tuan kita ni suka yang tulang-tulang ya.
Tiba-tiba tahun tu panggil Samsul Ubat, duit besar sikit, 2 ekor selesai. Kan? Ya, Allah Ta'ala tak jadikan kita kangaroo melompet-lompet ke Australia tu. Allah Ta'ala tak jadikan kita kabau berkubang tu tengah panis tu. Kan? Dalam banyak-banyak makhluk hidup, Allah tak jadikan kita tumbuh-tumbuhan, Allah tak jadikan kita haiwan, tapi Allah Ta'ala jadikan kita manusia. Syukur. Dahlah jadi manusia, Allah Ta'ala pilih kita pula jadi manusia. Manusia apa? Manusia beragama Islam. Allahu Akbar. Ada orang buka-buka mata, bercalit dahi. Ada orang buka-buka mata, kecil mata kono asap. Tapi kita buka-buka mata dengan azan, dengan qamat. Nampak? Itu sebab orang yang dapat nikmat Islam, ya Allah, menangis dapat nikmat Islam. Menangis yang dapat nikmat Islam, kemudian menangis. Ya Allah, syukur kalaulah dia masih lagi mengamalkan apa yang dia amalkan selama ni, apalah nak jadi dengan hidup dia. Dia kata itu. Dia sendiri rasa kosong. Tu yang Kate Steven, Yusuf Islam tu, bila dia pun, dia ada segala kekayaan, dia ada segala kemasyhuran, tapi akhirnya azan tu yang dia dengar ketika dia hampir lemas, kan, yang menyebabkan hati dia dekat dengan Islam. Dahlah jadi manusia Islam, nikmat dia pula jadi orang Islam pula, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat sebesar-besar nikmat. Sebab bayangan para anbiya dan mursalin, nabi-nabi dan rasul-rasul semua merayu-rayu ke Allah, ya Allah, ni tanpa merendahkan martabat mereka, tak. Mereka minta, ya Allah, kau bagilah kami ni jadi umat Muhammad, ya Allah. Tak dapat. Kita tak minta pun, buka-buka mata dah jadi umat Muhammad. Tu sebab kau syukur banyak-banyak. Bayangan Nabi Musa, ketika tu kan Nabi Muhammad belum lahir lagi. Apa Allah Ta'ala beritahu kat Nabi Musa? Wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, nescaya akan aku masukkan dia ke dalam neraka. Dia tanya, siapa Ahmad ni? Rupanya Ahmad ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu belum lahir pun Nabi kita. Nak tunjuk hebat Nabi kita. Nabi kita sekarang dah lama tak ada pun hebat. Bayangan bukan kata dah meninggal hebat, dah wafat hebat, sebelum lahir lagi dah hebat. Itu disebut sebagai kekasih Allah. Dahlah jadi umat Muhammad. Kat Malaysia duduk la ilaha illallah. Bukannya kat Palestin. Kalau lahir-lahir ke Iraq, kojok-kojok meletup. Kau lahir kat tempat-tempat lain, kojok-kojok gunung berapi. Kau lahir kat tempat-tempat lain lah. Tapi lahir kat Malaysia. Dalam Malaysia, kat Tiara Golf Resort dah tu. Contoh lah kan. Iyo. Dia tak payah tekan TV dia, dekat depan mata tengok orang main golf. Itulah. Itulah kira kan. Handa waktu. Malah. Iyo. Asam podeh hari-hari tak ada. Berapa ramai datang ni? Wallet pun tak bawa. Punya senang hati mak tak? Tak ada polis nak cek dari IC pun. Tak saya silap soal alam pun tak pakai. Nak cakap betul ni. Dah nak nunjuk senang betul lah hidup ni, katakan. Betul tak kan? Ya nak cakap nikmat Tuhan bagi kita. Tempat lain macam mana? Bayangkan orang budak-budak Palestin tu, bila dah dibuat tembok oleh puak-puak apa ni Zionis ni, dia nak pergi ke sekolah pun konon lalu tu. Menangis budak tu. Bila dia menangis sampai kat sekolah, dia menangis, dia tak sampai masuk kelas. Dia kata macam mana dia nak berjaya, dia kata. Kalau dah sampai, cikgu tu pujuk dia, sudah cikgu tu ajar juga sampai ke malam. Hari-hari menghadap keadaan macam tu nak pergi sekolah, beratur panjang. Dia buat satu lubang yang kecil itu, pintu kecil tu untuk masuk seberang ke sana. Nak beli bekalan makanan pun kena pergi ke sana. Bayangkan nak. Kita sebuah salam sekolah. Setiap satu taman perumahan satu sekolah. Punya pemalih budak hari ni. Orang dulu tanya, betul tak? Jalan kaki berapa kilometer? Nak pergi sekolah, orang dulu sampaikan kasut tu sangkut dan dekat tongkok supaya kasut tu tak rosak. Kaki taruh. Dulu. Itu sebab nikmat Tuhan bagi kat kita, kena syukur. Syukur. Walaupun air kosong, syukur.
Nama Tiara Golf Resort ni tepi kosong. Nak cik contoh lah, dah contoh. Nak kita kena belajar syukur, ni ujian daripada Allah Ta'ala sebenarnya. Kan? Saya tak sangka ada lagi cawan plastik ni. Ada bismillah. Bismillah. Tak ada lah saja. Oh, apa? Aduh, tak ada lah gurau. Ya, kan tak gurau kan tak jadi. Aduh, tak ada lah. Tapi betul. Kena belajar syukur. Syukur dengan nikmat yang Allah bagi kat kita. Sebab Nabi pesan apa? Nabi pesan apa? Jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang berikan nikmat itu. Allah bagi. Dan bila kita tengok nikmat terbesar tu jadi umat Nabi Muhammad, kita tengok apa yang kita nak sebenarnya. Kita kena nak macam mana? Apa yang kita nak dalam hidup ni? Akhirnya, matlamat kita patut dia tak susah. Tapi kita nyusahan matlamat hidup kita. Tu saya jadi berbual tadi. Kata, kita ni sebenarnya yang kaya ni. Kadang kaya ni bukan kaya dia duit dah. Kaya dia hati kita. Kekayaan yang hakiki itu adalah bila hati kita tenang. Anak tak nyusahan. Rumah selesa sudah. Kan? Dah selesa kek orang sini lebar-lebar. Macam mana? Dah selesa orang sini kena berandap dengan kalam besar tu. Macam mana? Kan? Kita makin kecil-kecil tak ada. Kek dalam kolah tu, bush tu je. Dalam kolah tu lama dah bilik air. Kau nak tangkap jabat, dah kau nak sabat pula. Ya, orang tua tu nak ambil wuduk ayam tu, kau sibuk berandam dalam tu. Kan? Dah dulu dengan sekarang kan beza. Tapi itulah dia. Apa pun yang paling penting sekali yang membezakan kita dengan lain adalah syukur. Tu sebab kita selalu sebut. Apa juga ujian Allah Ta'ala bagi, kita kena apa? Tak ujian pula syukur pula, ujian sabar. Lama betul lah. Itulah fokus lain kali. Fokus. Ialah sesuaikan diri kita dengan keadaan. Di kandang kambing kita mengembik, di kandang rimau kita mengucap. Kau ingat rimau tu tak kena kau siapa? Ria dia mengaum. Ilah, ingat rimau tak kena kau siapa Kalau dah kandang rimau mengucap lah. Confident dia mengaum. Oh, kau mana fokus. Fokus. Dia cakap kan? Fokus. Confident dia ngaum dia kan. Tapi tak ada saja itu. Betul. Sebab Allah akan bagi ujian dekat kita. Macam-macam bentuk ujian. Dan bila sebut ujian, kita sabar. Dan kita selalu dengar ustaz tu sebut, sabar separuh daripada iman. Tapi insyaAllah tak ada siapa yang tanya separuh lagi apa. Dia boleh separuh ya. Habis separuh lagi apa? Entah ustaz dia dah cakap separuh lah. Sampai mati tak tahu separuh lagi apa. Kan? Itu yang kita sebut tadi, yang hilang fokus tadi. Sabar separuh daripada iman, separuh lagi syukur. Nabi pun sebut, amat menakjubkan umatku apabila diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan ujian dia bersabar. Sabar. Itu sebab apa-apa pun hidup kita dalam tempoh Muhammad Rasul ni satu je. Nanti buka balik tengok khutbah terakhir Nabi. Kan? Nanti ke surah Tawahat besok, loket kan tu. Kemudian kita buat checklist. Yang ni dah buat lah yang Nabi suruh ni. Yang ni dah ikut belum? Dah keluar zakat belum? Dah. Nabi kata tidak ada urusan berkaitan, segala urusan berkaitan dengan riba dihentikan mulai sekarang. Ada tak lagi urusan kehidupan kita yang masih lagi menggunakan riba? Ada lah yang cakap tu. Memanglah kalau pakai sistem Islam tu dia tak ada interest, tapi dia punya charge perkhidmatan tinggi lagi bebek pakai bank biasa. Orang yang sebut macam tu kena ngucap balik semula. Tu hukum Allah dan Nabi dah suruh, apalah kita tak nak ikut lah, ikut je lah. Kan susah benar pun. Malahan cuba tengok sahabat-sahabat kita yang cahaya Nun Alif tu, semua beramai yang simpan duit dalam bank Islam, pakai sistem perbankan Islam, dia pun percaya sistem tu. Kita pula kan, tu dia kan. Jadi mana kata dalam hal ini kita tengok balik kan? Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni kan? Kita kena syukur. Apa juga ujian Tuhan bagi kat kita, ujian susah, ujian sakit, ujian
ujian isteri, ujian suami punya perangai. Iya, ada ramai yang tanya soalan kat saya. Kau dah kahwin dah berpuluh tahun, suami tak keluar duit satu sen pun. Ada situ. Ada pula isteri tu tak nak layan dia, ikut suka dia, dogi, suruh masak tak nak, makan kat luar yang kau makan kat swimming pool tu tak apalah kan. Dia makan kat luar ha, dia tak nak makan kat kedai. Ajinomoto banyak kata. Ujian Tuhan bagi kat itu. Sabar separuh beriman, syukur. Belajar syukur. Syukur senang hati. Itulah kaya yang sebenar, syukur. Nabi ni sebab ada syukur, lapang hidup Nabi. Nabi tak ada fikir apa, tak ada. Dia fikir umat dia. Kemana pergi umat dia. Nabi sampai sanggup berlapar. Tu sebab kita kata walau macam mana baik pun manusia yang kita jumpa kat luar ni, tak ada siapa boleh lawan Nabi kita. Baik budak tu, dia tolong orang tua tu, jangan risau, Nabi lagi baik. Bab menolong orang tua, Nabi tetap baik. Orang tu sedekah 100,000 nak bina masjid surau tawahat ni berapa kos dia? 400 ribu, 450 ribu kan, 450 ribu. Adalah seorang hamba satu Allah bagi 100,000 contoh. Ui, baiklah dia, jangan risau, Nabi lagi baik. Nabi bagi sampai Nabi tak ada apa-apa. Macam kat Masjid Senayan tu lah, bagi 100 juta untuk pembinaan masjid, beli tanah je 6.5 juta kan. Dia buat siap, ada satu petak, dia kata kalau aku mati besok situ tanam hamba Allah ni yang bina masjid ni. Anda memang hebat dia, 100 juta bagi, tapi jangan risau, dalam bank dia ada banyak ni. Tak ada siapa boleh lawan Nabi sebab Nabi bagi sampai Nabi tak ada apa-apa. Kita ada ke bagi sampai kita tak ada apa-apa? Tak ada. Kan? Iya. Kita buat baik dengan orang tua, Nabi buat baik dengan orang tua, tapi ada tak yang sebaik Nabi buat baik dengan orang tua yang dengan tahap orang tua tu hari-hari maki hamun dia. Orang tua yang buta tu, yang kita tahu cerita tu, hari-hari Nabi lalu dia maki dia hamun dia. Sabar-sabar dah geram. Nabi kata sabar, Nabi kata. Biarkan, Nabi kata. Tak menyonyeh lah Nabi kata. Tak adalah Nabi, kau siap kau, tak ada. Tak ada. Kita baru orang kutuk kita kat Facebook sikit dah melanting, apa pasal? Dia tak sebut pun sipulan-sipulan tu yang bawa kereta besar tu berlagak macam bagus. Kita boleh agak lah dia cakap kita, tapi peduli lah. Setiap taman perumahan termasuklah Tiara Golf Resort ni, termasuklah. Jangan risau, setiap karya semua ada wakil yang masuk air ni. Aduh, ya tak perhati dengan orang. Aduh, jangan risau, tak payah, tuan-tuan tak payah cerita, saya tahu. Ada satu perumahan di belah-belah Anstek Nilai. Ada satu perumahan baru. Dia buat gated and guarded. Buat gated and guarded. Sebab ni dia pun bayar, semua penduduk setuju, buatlah palang, zap, dia tak setuju. Seorang rumah, ada satu rumah tak setuju. Dia kata suruh buka palang ni. Dia baru pindah situ. Dia suruh buka, dia tak setuju. Udah keluarlah ni, halangan lah, hak inilah. Lepas itu semua ahli masyarakat semua ambil keputusan, tak nak gaduh-gaduh dengan dia, tak apalah. Bagi dia ni siap pas percuma, dia tak payah bayar belum bulan. Orang lain semua bayar bulan, dia tak payah bayar pun tak apa. Dia lalu, tak, kau nak buka palang tu. Makan bangang tu. Nampak tak? Dia susah, dia kalau bangang tak boleh diajar ni susah. Pernah satu ketika dilunggah hai palang tu. Bayangkan, ada orang macam tu. Nabi macam mana? Tingkat keturunan Abu Lahab, Abu Jahal ni dah habis. Ada. Dia tak perhati dengan orang. Dia biasa tak sama dengan orang. Jadi, satu lah. Belajarlah sabar. Sebab dia masuk dalam kategori jiran kita. Imam Al-Ghazali kata, salah satu adab berjiran adalah bersabar dengan kerana jiran. Betul? Kita nak, kadang-kadang kita kena faham ya. Agak marin daripada kocik. Hayah kojo marin ke hutan. Tak campur dengan orang. Campur dengan bau. Itu salah tu. Tu dia jadi macam tu. Kan? Tak betul. Tu sebabnya Tuhan uji kita. Ada keadaan macam tu. Tuhan uji kita. Ada anak kita tak sihat.
Dia uji kita. Ada anak kita dalam 10 orang tu. 10 anak. Apa tak suasana tenang, sunyi. Apa nak buat? Elok, relax. Balik datang surau dah boring. Pergi. Beranak lah. Dalam anak-anak yang ramai tu ada seorang taklah berapa pandai macam abang-abangan kakak-kakak dia. Syukur. Mungkin ada kelebihan lain yang kita kena cungkil daripada diri dia. Nampak tak? Rupa-rupa bila kita tak sihat, kita sakit terbaring, dia yang bolo kita. Mama nak makan apa? Oh, mama Tiara Golf Resort, mama lah. Apa bodoh mak. Tak ada kelas kan, main-main. Dia siap suap ni. Bila tanya kau kampung mana, Kelomak dalam. Alah. Bodoh kan, ni contoh lah, contoh bukan orang sini, dia tempat lain. Siap suap. Wah, tu macam tu kan. Mama nak makan. Mama buka mulut menangis. Mama ada dulu aku cakap anak aku ni tak pandai, bodoh, tak pandai macam abang dia, tak hebat macam kakak-kakak dia. Hari ni yang tak hebat ni lah yang jaga dia, yang lapkan badan dia, yang suapkan ubat dia. Mak nak apa? Tak ada apa. Mak tak nak apa. Mak cakap je. Mak nak apa? Mak cakap je. Nak apa? Jambu batu muar. Dia nak jambu batu muar. Dalam taziah-taziah tu jambu batu minta. Contohlah. Jadi tu sebabnya. Kita jangan copek lah apa kan. Tengok Nabi. Nabi macam mana lagi baik pada tu? Nabi lagi baik. Nabi buat baik dengan orang tua yang maki hamun Nabi hari-hari. Cubakanlah kita nampak peluang menyuapkan makan kepada orang yang maki hamun kita hari-hari. Bagaimanakah kaedah suapan kita? Cuba cakap. Agak-agak lah kalau sudu tu dia gadak sampai kau takak tu, habis kau mampu lagi elok. Agak macam tu lah kan. Tapi tak, Nabi suap dengan penuh kelembutan sehingga Sayyidina Abu Bakar sendiri menangis kerana dia mendapati diri dia sendiri pun tak boleh buat selembut Nabi menyuapkan orang tua itu dengan tahap orang tua tu hari-hari maki hamun Nabi. Di pasar Nabi nampak seorang makcik berbangsa Yahudi. Makcik, boleh saya bantu makcik? Baiknya anak ni. Anak daripada mana? Saya daripada Mekah makcik. Masa tu Nabi remaja lagi. Pada Mekah dia jaga tau. Kenapa makcik? Di Mekah ada seorang budak tu nama Muhammad. Jahat tu. Jangan baik dengan Muhammad tu. Nabi dah pegang bakul dia ni. Kalau kita lah yang pegang bakul tu dah terlopeh bakul tu. Tolong untung. Agak macam tu lah kan. Tapi Nabi senyum. Nabi angkat sampai rumah makcik tu. Sampai rumah makcik tu dah letak bakul tu kan. Dah letak barang tu. Ni ambil lah upah ni. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Langsung diam. Jadi akhirnya satu Mekah tahu mengenali Muhammad atas kebijaksanaan dan juga akhlak dia. Itu sebabnya orang yang paning-paning dalam taman perumahan kita, jangan layan dengan kasar. Layan dengan kasih sayang. Nanti sok dah reda PKP sampai masuk tahun depan raya, tak lama lagi dah. Raya bulan berapa? Tahun depan bulan berapa? Bulan berapa? Dia tahu nah. Dia tahu. Saya saja test tadi nak tengok dia ingat ke tak. Jadi dia ingat. Jadi awal raya tahun depan. Jadi contoh kita buat takbir rumah ke rumah macam orang dulu buat dekat sini kan. Bila buat takbir rumah ke rumah, bila lalu rumah tu dia dah, imam dah beritahu dah. Kita kalau sampai rumah orang dah bagi salam 3 kali, dia tak buka, kita jalan lagi rumah lain. Macam tu kan. Assalamualaikum. Yang seorang tu siap elok duduk depan rumah macam ni. Dia buka pintu tak? Macam tu duduk. Assalamualaikum. Salam. Dan balagak kau ya. Oh balagak kau. Siap kau. Kita cakap tu kan. Sebenarnya tak boleh. Sebab Nabi dah ajar kita. Pergi rumah orang bagi salam 3 kali, kita tak layak pun nak kocik hati dengan orang yang tak bagi kita masuk rumah dia. Tu kita kena ingat. Kita kena sangka baik. Adalah masalah tu dia tak bagi masuk tu. Dia tengah bergaduh dengan bini kau. Mana kita tahu, lepas bergumpal dengan bini. Dia takut kan kalau kita masuk dengan itu, kita bergumpal dengan bini. Tu takut tu. Contoh. Nabi tu pun Nabi ajar kita.
Bagi salam 3 kali. Lepas tu kalau bagi salam, jangan menghadap pintu depan dia betul. Kau tepi sikit. Ni pintu, kita tepi sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi 3 kali. Bila tuan rumah buka pintu, kocap. Dia pun komeh dulu mana sampai maruah tuan rumah tu. Orang perempuan pun kena tahu kenapa Nabi suruh kita komeh rumah tu. Sebab jaga maruah suami. Bukan sebab nak tunjuk perabot kita jenis apa. Kalau tidak suami lalu kan dengan kawan-kawan bersepah rumah tempat tu. Nampak? Malu suami tu. Sekarang tak ada rumah sekarang ni. Semua saya tengok kat sini setakat saya lalu semua komeh-komeh depan dalam tak tahulah. Komeh depan macam itulah. Mana kata apa pun syukur dengan nikmat kita Allah Taala bagi kat kita. Yang mana nikmat lagi apa? Bagi satu, Nabi Muhammad SAW ni, Nabi kita ni dah ready dah satu benda yang kita nak benar akhirat besok. Apa dia? Kita nak apa? Syafiqah. Apa nama? Syafaat. Tu ada orang macam syafiqah tadi tak tahu kan? Kan? Jauh benar apa ya? Nak syafaat, nak bantuan pada Nabi. Nabi yang boleh tolong kita. Tu sebab atas dunia ni lelok perangai. Nabi sebut apa? Dunia ini penjara bagi orang mukmin, tetapi syurga bagi orang kafir. Penjara tau. Penjara ni bayangkan penjara. Dinding takat tu je. Dinding belah sini takat tu je. Dia punya tu tirai besi tu. Depan tu dah tirai besi. Belakang tu adalah space sikit untuk jamban dia tu. Atas takat mana? Saya pernah pergi penjara Seremban ni yang lama, blok lama, bangunan lama dia yang masih ada lagi banduan dalam tu, belum diubah suai lagi. Jamban pun tak ada. Dia letak baldi. Lepas tu adalah air mineral, air botol besar tu satu. Pandai lah tu, macam mana cebok ke? Cakap betul ni. Kita yang bilik air tu kadang buang air pun. Kan kalau tak rapat pintu tu, bayangkan bau macam mana? Bayangkan ni memang terumpuk dalam tu. Dan pegawai penjara tu sejam sekali tu ngutip tu. Tukang dengan baldi lain. Tak kena cuba-cubalah nanti balik tengok macam mana rasa buang air dalam tu. Macam tu lah keadaan ni. Bayangkan makna penjara ni kita tak ada banyak pilihan penjara ni. Tak ada banyak pilihan. Maksud dia langkah kita takat tu je. Makanan boleh dalam penjara. Tuan kalau boleh hari ni nak nasi ayam, ayam tu nak kopak je. Boleh tak? Cubalah cakap tak dipijak kat pegawai tu. Banyak cerita kau. Apa dihidang itu tu lah makan. Betul tak? Macam tu lah atas dunia ni. Bagi orang mukmin ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Jangan pandang susah. Sebab akhirat nanti semua boleh. Pak, tu sebabnya syukur. Iya. Sudah yang kita kerja kan atas dunia ni, yang kita kerja ni adalah benda yang kita nak tinggalkan. Dunia yang kita kerja semua nak kena tinggal. Mana ada kereta Porsche bawa masuk dalam kubur? Tak ada. Adalah satu bangsa tu dah mati dengan kereta Porsche bawa masuk. Sudah dia kata rugi kalau masuk duit, dia pun buat replika je. Tak tahulah siapa yang nak ditipu je. Tak tahulah mayat tu kau, Tuhan kau, tak tahulah siapa ada tipu. Sudah bangang-bangang lah kau tu. Kena cakap apa? Tapi kita ni realitinya apa? Tu sebabnya Iskandar Zulkarnain bagi tahu, salah satu dalam sejarah agama, sejarah Islam gitu, raja yang beriman dan bertakwa. Tentera dia pun tentera yang beriman yang tak pernah tinggal solat. Malahan sebahagian besarnya tak pernah tinggal qiyamul lail, tahajud malam kan. Dia kata kalau aku mati besok, Iskandar Zulkarnain kata, kalau mati besok pastikan tabib yang handal-handal usung jenazah aku. Kemudian yang bila dia usung jenazah aku tu, taburkan segala harta kekayaan aku tu kat lantai tu, dekat jalan tu, taburkan. Dan yang ketiga, pastikan tangan aku tu terkulai biar semua orang nampak. Jadi tentera dia tanya, kenapa kau nak buat macam tu? Pertama, tabib ni dalam bahasa orang Melaka ni doktor, macam tu. Macam tu lah tabib kan. Jadi tabib yang Hanan nak beritahu betapa hebatnya tabib tu, betapa hebatnya doktor tu.
dia tak dapat halang kematian daripada berlaku. Tu pertama. Kau tabur harta kekayaan, kau akan tengok orang berabot ambil harta tu tanpa mampu kau halang. Jangan ambil, jangan ambil. Kau tak boleh buat apa dah. Nak bagi tahu harta banyak-banyak tahu orang masuk dalam kubur. Dan yang ketiganya, tangan terkulai, nak bagi tahu macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong. Tangan dah terkulai, layu di tasik madu Fawzah Latif. Kan? Ya. Bak kata budak-budak sekarang BBNU budak baru nak up kan. Yang mana? Masa dah time. Masa dah time. Ya, masa dah sampai, nak cakap apa? Tu Syekh Ibrahim Adham kata, kalau kita boleh jawab 5 soalan ni, buatlah maksiat dalam dunia ni. Jawab 5 ni dulu. Kalau nak buat maksiat, jawab 5 dulu. Apa dia? Pertama, kau cari tompek yang mana Allah tak nampak kau. Pergi cari. Mana datang kan, semua tompek lah nampak. Yang kedua, kau jangan makan rezeki Allah bagi. Makan rezeki lain. Mana datang semua Allah bagi. Yang ketiga, jangan duduk atas muka bumi Allah. Cari muka bumi lain. Oh, kat sebelah Tiara Resort tu ada satu tanah baru buka, tak tahu siapa punya. Itu pun Allah punya. Yang keempat, waktu kau nak dicabut nyawa, malaikat maut dah ada depan mata kau. Kau beritahu dia, lain kali datang. Betul. Kau dapat lah, dah ada hal lah. Ada ceramah dan serubat. So pagilah datang. Tak ada dah. Tak capek, tak lambat sasaran. Itulah time dia. Dan yang kelima, waktu nak masuk dalam neraka, kau minta tangguh pada malaikat tu, bagi aku ibadah dulu. Nanti kau tentukanlah aku masuk dalam neraka ke syurga. Mana boleh? Akhirnya jangankan 5, 1 pun tak boleh jawab. Dengan tahap tu, itu nak lawan Allah macam mana? Kan? Ni lah heboh COVID ni. Heboh dah COVID ni. Paning kepala makin lama makin naik lah dah. Kan? Leko lagi tu. Beramuk lagi. Kenapa nak jadi dengan politik-politik? Apa cerita politik lah ini? Dah, cukup lah. Kan? Paning kepala. Kita naklah poning malam ni jadi ke tak ceramah ni? Poning. Ni Sati dah siap, jangan tak jadi tu. Ayat tu dah keluar dah kan. Nak maun, jangan. Hilangkan undi tak percaya pada fungsi surau kan. Tak ada lah, insyaAllah. Kan? Jadi mana kata ni ujian Tuhan bagi kat kita. Apa pun benda Allah Ta'ala bagi ujian. Fitnah ni, ujian. Ujian Allah bagi. Dan ujian kita bagi ni kena sabar. Sabar ni pula ada 3. Sabar ada 3 jenis sabar. Sabar yang pertama, Allah bagi 300 tingkatan syurga ni. 300 tingkatan pahala untuk masuk dalam syurga. 300 tingkatan pahala. Apakah dia? Sabar untuk taat perintah Allah. Susah rupanya. Bukan senang. Semayang 5 waktu kan. Kalau tak kono cara, susah. Ya. Kedua, kan, cuba contoh kita puasa. Kalau tak sabar, boleh tak puasa? Kalau tak sabar, breakfast. Ya, makan tengah hari, berio dia makan. Siapa nampak kita yo? Masak. Berio ketung kontang masak. Orang tak nampak pun. Pergi haji umrah, kalau tak sabar, boleh ke? Lagi susah. Orang pergi umrah, kalau dia tak sabar, memang duduk bilik lah. Saya tu diuji tu dengan adik saya. Masa saya jadi duta ada satu kali tu untuk tabur gaji. Duta kan. Saya bawa lah. Saya ada kuota bawa satu free. Bawa adik saya. Hotel mewah lah kat Makkah dengan Madinah. Bayangkan, seorang 2 katil. Bukan satu katil 2 orang. Seorang 2 katil. Apa kegila lebar katil tu. Aircon lagi kan ni. Teringat kat mana saya nampak suasana ni. Baru saya teringat Tiara Golf Resort. Macam tu nampak suasana tu. Tak usah lah. Bila dah aircon, sedap ni. Ujian tak? Ujian. Kalau tak sabar memang tak turun. Abang turun dah dulu. Dah dengar dialog tu dah. Kejap ni turun. Memang tak turun lah jawab tu. Tu sebab kita ni tak selesa pun. Setakat kita boleh berehat sekejap, jadilah. Nak tidur kat Malaysia, tidur.
Kat Sanun tidur apa buat? Berio dia tidur kat Sanun. Asal berkauh. Yang dia heboh kan melontar. Umrah melontar. Melontar kat kedai tu. Bali kejap, bali jubah kejap, bali ni orang yang posan, bali posan. Sampai dekat Malaysia berperasan semua made in Taiwan. Mana tu? Sebab tak kan? Itu sabar. Sabar yang pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Sabar yang kedua, mendapat 600 tingkatan pahala nak masuk dalam syurga ni. Lagi besar apakah dia? Sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Dah biasa beli nombor kan, dia terbayang yang nombor, dia tak boleh nampak apa nombor pun. Isyak ke berapa teh? Pukul berapa? 20.15 20.15 jadi tu. Cucu kau berapa orang? 3 kau. Cucu kau berapa? 3 kau. Kosong belum ada lagi kau. 2 3 3 0 2. Jadi kan, dia lahir bila? 1977. Bali 1977 tu tak boleh dengar nombor pula. Gila betul. Dia dah tak nak main. Tapi weh, kau rugi tak main. Salah. Aku boleh lepas jumpa dukun tiang ni confirm kono tu. Tak apalah, aku tak nak main besar-besar. Bersederhana aja. Weh kecil. Kau ni berdosa atau berjudi? Ikhtiar. Bang jawab. Jawapan tu. Mengumpet. Sibuk bercerita pasal orang kan. Ramai yang cerita. Berbuat kotor-kotor, kadang-kadang kan. Nampak tu? Samsul debat. Ada something dengan Aida Jebat. Contohlah. Sabar. Orang bercakap, lepas itu kita ni tak nak terlibat kan? Kita pun cakap, kau ni tak baik lah cakap dengan orang macam tu. Alah, macam lah kau baik sangat. Nampak? Kan susah. Kita baru nak tahu, kita lah kena balik. Bonti-bonti lah cakap, macam lah kau tu baik sangat. Kau ingat tak kau buat cerita siapa minggu lepas? Dah kono. Yelah, aku join sama lah, sambung. Sudah dia sama bercerita buruk. Tu sebab kalau kita tengok kan yang rancangan gosip artis tu, yang setiap hujung minggu ada tu. Di Indonesia, rancangan yang macam tu dah lama haram dah. Sebab kita bagi bahan untuk orang mengumpat. Itu bukan cerita kangaroo. Bukan cerita binatang kobau, lembu ke tepi sawah tu. Cerita manusia. Bagi merungkaikan permasalahan ini, kami mengambil langkah proaktif untuk bertanya kepada pihak yang satu lagi, apakah kisah sebenar? Kau siapa? Rumah tangga orang tu yang kau sibuk kenapa? Dalam mahkamah syariah, selain pada suami isteri, semua orang ketiga, termasuk mak ayah, orang ketiga. Malahan boleh dihadap ke mahkamah kalau ada mak ayah didapati campur tangan sampai bercerai anak tu. Boleh. Tak ada cerita kan. Apatah lagi orang yang tak ada kono-mono yang buat rancangan hiburan yang nak melagu-lagukan orang. Berdosa ke tak berdosa? Berdosa. Kita pula tengok, ya Allah, astagfirullahalazim, ya Allah, pergi kat surau. Kau tengok tak tengah hari tadi? Gila kan? Tak patut betul dia buat macam tu. Nampak? Tuan-tuan sekalian. Ujian Tuhan bagi kita untuk meninggalkan larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan daripada Allah Ta'ala. Senang nak sabar ujian dugaan ni. Tengok Nabi lagi tahu dah kita. Dah, kita okey tu. Settle. Nabi pun ampunkan umat. Ini kan pula kita. Dan bukan Nabi jawab. Kalau dengar kat Nabi, tentu Nabi kecil hati. Jangan kita terperanjat. Akhirat besok Nabi kata Nabi tak kena kita. Sebab kita pernah cakap aku bukan Nabi. Sebab tu kita tak nak ikut apa yang Nabi ajar kita. Tu baru petang tadi radio Negeri FM telefon saya. Memang slot hari Jumaat. Biasa saya pergi studio. Tapi tak boleh pergi dan call lah. Jadi tajuk dia antara marah dan sabar. Marah ni ada 4 jenis marah. Pertama, copek marah, lambek sajuk. Dia ni senang marah dan lambek lah sajuk tu. Aduh. Tu paling teruk perangai. Yang kedua, dia lambek marah. Dia ni payah nak marah. Tapi copek sajuk Ada orang lambek marah.
lambik marah, tapi copek sejuk. Mana orang ni bagus. Dia susah nak marah, kalau dia marah pun kau jawab ya. Macam tu. Ada orang tu pula copek marah, copek sejuk. Kau jawab marah, sejuk dia. Marah dia balik, sejuk. Tanya kita masuk kategori yang mana. Dia alhamdulillah ustaz tak pernah marah. Tu kira bangang lah tu. Orang tak pernah marah ni. Tentu ada marah, tapi yang penting cara mengawal kemarahan kita. Mau tak marah, marahlah. Ni elok dia orang curi barang depan rumah, ambil lah. Habislah tu kan. Macam mana kan? Tak. Jadi ujian Allah Ta'ala bagi kat kita tu, yang tu dapat 700 tingkatan darjah pahala. Macam mana pula? Allah uji macam-macam. Uji dengan masalah duit, uji dengan masalah sakit. Malah kalau sakit, Allah hantar 2 malaikat pergi tengok, kau pergi tengok. Bukan Allah tak tahu, Allah maha mengetahui. Allah saja je. Dia hantar kau pergi tengok imam surah at-Tawahad tu. Pergi tengok, sihat ke tak dia? Dia tak sihat. Apa kau tengok, apa dia cakap? Dengan tahap tak sihat imam tu. Allah. Ni malaikat tengok ni. Agaknya Allah saja bagi aku tak sihat ni, biar aku rehat ke. Alhamdulillah dapat rehat ke rumah. Contoh lah, contoh. Contoh Mana imam ni? Oh tak imam. Contoh Jadi kalau macam tu cakap malaikat pun report balik, ya Allah, dia menyatakan syukur dia dapat rehat kat rumah. Dia kata dia sakit ni, tentu kau yang bagi dia rehat. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala beritahu apa? Kau sampaikan kepadanya, seandainya dia mati akan kumasukkan dia ke dalam syurga, dan andai kata dia hidup akan kugantikan daging dan darahnya dengan daging dan darah yang baru. Tu sebab orang elok demam semua bono nak dibuat. Basuh kereta, cuci komeh, semesen di rumput, apa tak baik. Dia mesen rumput, habis satu lorong tu, rumah jiran habis semua dia mesen. Macam tu lah, punya baik lah kan. Punya, sebab dia dah dapat kesegaran badan itu. Tapi kalau pergi rumah imam tu, apa imam? Allah, aduh, mati lagi baik. Contohnya tu. Apalah balo hidup aku ni domam lah. Mana marah. Bila sampai pada Allah, Allah Ta'ala beritahu, sampaikan padanya, suruhlah dia sembah Tuhan selain aku. Makna Tuhan uji kita. Kalau Tuhan uji kita tu makna dia sayang kita. Bayangkan Allah nak cuci dosa kita. Nabi sebut, kalaulah kamu sakit, Nabi sebut ni, kalau kamu sakit, usahlah segera meminta sembuh. Sebab bila orang sakit, pertama Allah tarik selera makan, kedua Allah Ta'ala tarik kesegaran badan, ketiga Allah tarik dosa-dosa kita, cuci. Tapi bila dah sihat, Allah kembalikan kesegaran badan, Allah kembalikan selera makan, tapi Allah tak pulangkan balik dosa-dosa kita. Malahan dalam satu hadis lagi Nabi sebut, andai kata seseorang itu 40 hari berturut-turut tidak diuji oleh Allah, elok ya hidup, tak ada ujian langsung 40 hari itu turut, percayalah yang dia itu jauh dari rahmat Allah. Memang kena ada ujian, keluar je hilang selipar. Apa tahu kat Tiara Golf Resort ni, selipar hilang. Tak pernah fikir tu. Pernah terfikir. Bangih dia mencari. Rupanya tadi dia ikut SOP. Selipar masuk dalam plastik. Dia masuk dalamnya, dicari kat luar, tak jumpa. Dia terlupa selipar kat dalam. Dia punya bangih. Hampir betul. Siapa yang curi selipar dan tak halalkan siapa ambil selipar aku. Wah, dia yang ambil. Macam mana tak halal diri sendiri tu? Ini contoh lah. Tuhan uji lah. Uji. Nak cucuk duit, tadi masuk kat bank tak ada orang, baru nak hulur kat kad, panang kat luar cermin, seorang budak dah standby pegang tabung. Bila sampai budak ni? Tadi tak ada. Nampak? Tuhan uji. Tuhan uji. Nak cucuk duit, cek pula balance, tinggal RM55. Aduh, tak boleh aku keluarlah 50. Ya Allah, mudah-mudahan keluarlah 10-10 duit ni. Boleh aku bagi RM10. Cucuk zak keluar skoping 50. Ya Allah.
Tak apa, dia teringat Samsul buat ceramah, kalau tak nak bagi tak apa, tapi jangan banyak tanya. Dah. Doakan budak tu baik-baik. Assalamualaikum dek, hari ni acik tak bagi ya, lain kali ya. Tak apa, dah selalu dah acik macam tu. Dia ingat nak pakcik tu selalu macam tu. Parah betul. Ujian tu. Ujian. Sabar. Sabar. Setiap ujian Allah Ta'ala nak jadikan kita lagi baik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan timpakan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Apapun nikmat yang terbesar adalah nikmat. Saya tak nak ulang balik cerita maulud Nabi yang semua orang dah dengar. Kita tahu hebat Nabi kita tahu sunnah Nabi, kita tahu apa pun hidupkan sunnah Nabi, apa pun kita baik, kita selawat kata Nabi banyak-banyak, sebab itu tanda kita sayangkan Nabi, itu kita dah tahu. Tapi hari ni nak mengajar kita tentang syukur. Percayalah cakap saya, kebahagiaan yang hakiki terletak kepada syukur. Soalan saya di awal tadi saya tanya, kenapa sampai Allah Ta'ala bagi azab dekat orang yang tak bersyukur ni? Sebab ada bila sebut tentang syukur, dia tidaklah semudah kita menggosok dada alhamdulillah. Syukurlah tu tak. Syukur yang pertama lafaz alhamdulillah. Kedua, hati memperakui siapa memberi nikmat. Ketiga, tindak tanduk perangai kita mestilah melambangkan syukur kepada Allah. Jaga salat, jaga ibadah, insya-Allah kita dianggap syukur. Dan yang keempatnya, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Jangan rosakkan nikmat yang ada. Duit jangan kita rosakkan dengan belanja benda yang bukan. Dengar nak cari, nak bina surah At-Tawahid tu kan, sumbek duit berbanyak kan, bagi yo, biar dia besok mati besok. Kita ni apa nak lapang lah kubur aku ni. Malaikat pun cakap tak ada masa kau sedekah kan, tak masa kau teringat kau nak bagi RM1, itu paling ikhlas kau bagi. Yang lain yang kau bagi 20 semua nak tunjuk kat orang, bagi 100 tunjuk kat orang. Tapi yang RM1 ikhlas tu luas. Yang RM1 tu macam ni luasnya. Macam ni orang kubur. Kalau kau tahu aku bagi semua hartaku, dah lambik. Dah lambik. Kan? Jadi selagi boleh kita sumbang, kita sumbang lah. Jadi rasa cukuplah zakat tu. Cukuplah zakat tu. Saya faham. Dah menggamit-gamit. Saya lepas ni ada satu program lagi ni. Jadi saya fikir bila makanan dah tersiap sedia kat luar tu beriau bergidang, jadi nampak jadi makruh ceramah lama. Jadi ucap terima kasih. InsyaAllah dalam kesempatan saya akan datang lagi. Saya terima kasih banyak. Jadi sungguhnya baik datang dari Allah SWT. Kurang puji kelemahan saya sebagai manusia biasa.